Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi ulang kaji dalam cabaran kebat praktis sumatif bab 6 jadual berkala. Buku teks sains tingkatan 1 muka surat 192 hingga 193. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Okey, soalan 2C. Mengapa besi mudah berkarat? Mengapa besi mudah berkarat? Okey, besi juga dikenal sebagai ferrum. Okey, besi telah teroksida atau telah bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan besi oksida di bahagian permukaan besi tersebut. Kenapa dia mudah berkarat? Kerana besi telah teroksida atau telah bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan lapisan besi oksida. Besi oksida itulah yang dipanggil karat. Boleh ya anak-anak belajar? Kita teruskan ke soalan yang berikutnya. Apakah ciri-ciri grafit yang sesuai dijadikan mata pensel? Grafit di hujung pensel itu. Grafit sesuai dijadikan mata pensel kerana menghasilkan warna hitam. Selain itu, dia juga lembut dan mudah dibentuk. Senang untuk kita asah atau kita guna sharpener untuk tajamkan pensel tu kan. Dia lembut dan mudah dibentuk. Grafit menghasilkan warna hitam, lembut dan mudah dibentuk. Soalan seterusnya 3A. Namakan kaedah pengasingan bahan. Kita lihat. Pertama, kupas kulit nanas. Kupas kulit nanas dan parut nanas. Kemudian, kisar nanas menggunakan pengisar. Seterusnya, asingkan jus daripada serat nanas. Kemudian, masak serat nanas yang dikisar di atas dapur menggunakan api sederhana. Tambahkan gula, garam dan sedikit pewarna kuning. Kacau campuran tersebut sehingga menjadi pekat dan melekit. Dan selepas siap, sejukkan jam tersebut dan simpan di dalam peti ais. Apakah nama kaedah pengasingan bahan itu? Ya, kaedah pengasingan tersebut dinamakan penurasan. Kita menggunakan kertas turas untuk mengasingkan cecair dan juga pepejal, iaitu jus daripada serat nanas. Jus nanas, cecair, serat nanas, pepejal. Kita menggunakan kaedah penurasan. Kita teruskan pada soalan 3B. Antara langkah 1 hingga 6, manakah melibatkan kaedah pengasingan yang dinamakan? Tadi kita dah tengok dah. Kita asingkan jus daripada serat nanas. Itu ialah langkah ketiga. Kita jawab langkah 3. Boleh faham ya anak-anak belajar? Soalan 4A. Kenal pasti bahan-bahan A, B, C dan D. Sama ada pasir, atau serbuk besi, atau serpihan kecil kayu atau garam. Kita tengok. Pada raja 4. Tarikan magnet. Kita nampak A ni dia terasing daripada B, C dan D. Maka kita boleh tahu A ni ialah logam kerana dia tertarik kepada magnet. Langkah kedua, melarutkan dalam air dan mengasingkan bahan yang terapung. C dan D dan air dan B itu ialah dia adalah pepejal. Manakala C, D dan air ialah bahan yang larut cecair. Langkah ketiga, C, D dan air, kita dapati C dia terasing apabila dituraskan. Apabila melalui penurasan, proses penurasan. Jadi kita boleh anggapkan C ialah pepejal. Dan D dan air, penyejatan air. Apabila sejatkan air, D akan terpisah daripada air. D mungkin garam. Asalnya air garam. Bila disejatkan, air akan tersejat dan akan meninggalkan garam. Kita lihat jawapannya.
Okey, yang ni yang terapung ni dia ringan, itulah kulit kayu ya. Serpihan kecil kayu. Ini ialah pasir. Dan akhir sekali ialah garam. Okey. Kita teruskan ya. 4B. Bandingkan ketumpatan bahan B dan C. Mengapa bahan B boleh diasingkan daripada campuran di langkah 2? Okey, yang ini langkah 2 ya. Okey, kerana B tidak terlarut kan, dia terapung. Tidak larut dalam air. Bahan B kurang tumpat berbanding bahan C, menyebabkan bahan B terapung di atas permukaan air dan dapat diasingkan dengan mudah. Bila dia terapung, kita tuang je, dituras, maka dia akan dapat diasingkan dengan mudah. Dia mengasingkan bahan yang terapung. Dia terapung, maka dia dapat diasingkan dengan mudah. Okey, 4C. Jika bahan D digantikan dengan gula, adakah gula masih dapat diasingkan daripada campuran air melalui langkah 4? Okay, kat sini tadi garam. Okey, jika ia adalah gula, adakah ia dapat diasingkan daripada campuran air? Boleh asingkan daripada air. Tadi garam boleh asingkan, kita sejatkan, maka air dah hilang, kita dapat asingkan garam dengan air. Adakah gula seperti garam juga? Ya, gula juga. Bila air gula kita sejatkan, kita panaskan, air akan tersejat dan akan meninggalkan gula. Sama juga dengan garam tadi. Okey, soalan 4D. Apakah cara lain yang dapat komuter lakukan untuk mengasingkan campuran di langkah 4? Apakah cara lain? Okey, yang 4 tu adalah penyejatan. Okey, selain daripada penyejatan, komuter boleh menggunakan kaedah penyulingan, di mana kaedah ini melibatkan pendidihan garam dan air. Okey, bila kita didihkan garam dan air tu, kita didihkan air garam, uap air akan terhasil. Yang terhasil tu akan terkondensasi, membentuk cecair. Cecair yang tulen yang terhasil dikumpulkan dalam bika dan hablu garam akan tertinggal di dalam kelalang penyulingan. Okey, sama juga dengan tadi ya. Penyejatan sama dengan penyulingan. Okey, soalan kelima. Beberapa orang murid telah menyediakan radas seperti rajak 5 untuk mengasingkan pasir dan garam. Mereka mendapati campuran itu mengambil masa yang sangat lama untuk dituras. Oleh itu mereka mengacau campuran dalam kertas turas dengan erut kaca. Adakah tindakan mereka wajar? Berikan alasan. Okay, awak rasa wajar ke tidak? Okay, kertas turas ni dia adalah kertas. Kertas bila basah, dia senang koyak. Jadi adalah tidak wajar untuk mengacau menggunakan urut kaca, kerana boleh menyebabkan kertas turas akan koyak. Okey, ini jawapan dia. Tidak wajar kerana boleh menyebabkan kertas turas terkoyak, kerana kertas turas mudah terkoyak dalam keadaan basah. Boleh anak-anak belajar? Awak tulis wajar ke tidak, kemudian beri sebab atau alasan mudah terkoyak. Okey, kita tengok lagi soalan nombor 6. Atirah dengan tidak sengaja telah menumpahkan pasir ke dalam bekas garam. Maka pasir sudah bercampur dengan garam. Bagaimanakah dia dapat mengasingkan garam dan air daripada campuran tersebut? Nyatakan kaedah pengasingan. Nyatakan kaedah pengasingan yang patut dilakukan olehnya. Terangkan langkah-langkah dalam kaedah pengasingan tersebut. Okey. Langkah. Nyatakan kaedah pengasingan. Pengasingan itu ialah penurasan. Kita turas ni ya. Mula sekali, pasir sudah bercampur dengan garam. Maka kita nak bagi dia mudah lagi nak asingkan pasir dan garam, kita tambah dengan air. Maka jadilah air, garam dan pasir. Air garam itu kita akan turaskan menggunakan kertas turas dan corong turas. Maka sisa pepecah iaitu pasir berada di atas pada corong turas.
Manakala larutan garam, iaitu air campur garam, akan dikumpulkan dalam bika. Maka kita dapat asingkan dah pasir dan garam dan air. Kita dapat asingkan pasir. Kemudian kita nak asingkan garam dan air ni. Dalam larutan garam tu ada garam dan air. Kita nak asingkan garam dengan air, kita perlu panaskan, iaitu secatkan. Melalui proses penyecatan, air akan tersejat, maka tinggallah garam. Kita sudah boleh asingkan garam dengan air. Okey, kaedah penurasan, kaedah dia. Dia punya langkah-langkah. Pertama, larutkan campuran garam dan pasir bersama air. Kemudian turas larutan tersebut menggunakan kertas turas. Kemudian pasir yang tidak larut akan tertinggal pada kertas turas, manakala garam yang telah larut dalam air akan melepasi kertas turas. Biarkan larutan garam tersejat dan meninggalkan hablu garam. Air akan tersejat, tinggallah hablu garam. Boleh ya anak-anak belajar? Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.